Siap dapat. Sedikit mukadimah. Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah. Kami memuji, meminta tolong dan meminta ampun kepadanya. Sekarang baru di Macam mana kami nak jadi banyak abang-abang, ayah-ayah yang syahid di atas kapal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mengambil kesempatan dalam keberkatan hujan pada pagi ini, kita mulakanlah dengan ayat pertama, yakni ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasihan belas. Bismillah, dengan nama Allah. Pertamanya, Allah itu ada walaupun tidak nampak. Namun benda yang tidak nampak ditengok itu serupa juga dengan syaitan dan malaikat. Kalau kita tak nampak, Allah pun kita tak nampak, ditengok. Tetapi walaupun tak nampak, dia memang ada. Allah ada, syaitan ada, malaikat ada dan sebagainya. Yang kedua, dalam pengajian sastra Arab yang dipanggil Nahu Arab, Ba ini dipanggil sebagai huruf. Orang Arab belajar mula-mula start, guru akan ajar 3 perkara. Orang nak belajar bahasa Arab dan belajar bahasa lain pun macam tu juga. Pertama, di atas dunia ini ada benda yang orang panggil isim. Yang keduanya orang panggil fi'il. Yang ketiganya harf. 3 perkara ini diajar sebagai permulaan belajar Nahu dan sastra Arab. Isim maksudnya perkataan-perkataan yang berbentuk nama seperti rumah, jalan, air, nasi, buah, durian dan kereta. Semuanya ini benda-benda nama. Benda-benda nama begini orang panggil isim dalam bahasa Arab. Yang keduanya jenis perbuatan. Contohnya makan. Makan itu sejenis perbuatan. Perbuatan orang jamah dengan tangan dan suap ke mulut. Itu orang panggil makan. Perkataan makan ini orang panggil fi'il, iaitu perbuatan. Makan, tidur, bangun, menulis, berjalan, tengok, mendengar, turun, naik. Semua perbuatan-perbuatan ini dipanggil fi'il dalam bahasa Arab. Kalau mak salih, orang panggil verb. Isim pula kalau dalam bahasa mak salih kira noun. Kedua-dua ini, baik isim, baik fi'il, ia boleh berdiri sendiri. Ia boleh ada sendiri dan perlu bereka. Ia boleh sendiri dan tidak perlu bereka, berangkai. Dengan perkataan lain, makan, kita boleh sebut makan. Tak perlu pun guna perkataan lain sebelum perkataan makan. Kerana perbuatan dan nama ini ia boleh berdiri dengan sendiri. Tetapi yang satu lagi, ia dipanggil haraf. Haraf ni sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian. Ia mesti berangkai dengan perkataan yang lain. Sama ada benda lain itu ada di depan mata ataupun tidak ada. Kalau ada di depan mata, nasib baiklah ada. Tapi kalau tak ada pun kita kena usaha juga supaya jadi ada. Termasuklah huruf ba dalam bismi ini. Orang Melayu panggil dengan. Perkataan dengan ini pun kita reti. Tidak boleh hendak tubik, yakni keluar dari mulut selalu. Tak boleh keluar daripada mulut terus. Kena ada perkataan lain sebelum daripada itu. Misalnya, datang dengan motorkar, makan dengan tangan, tulis dengan komputer. Maksudnya datang, makan, tulis tu perkataan yang sebelum dia. Perkataan dengan ini adalah sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian kalau tidak bereka, berangkai. Dengan perkataan lain terlebih dahulu. Sekarang ini Allah Ta'ala guna perkataan bi, maknanya dengan. Tiba-tiba tak ada pula perkataan sebelum daripada bi. Belah mana perkataan keluar dengan nama Allah terus. Sebelum daripada huruf ba ini sepatutnya kena ada perkataan yang lain. Tetapi Allah Ta'ala tidak sebut perkataan itu. Alim ulama kita ataupun ahli-ahli bahasa kita yang orang panggil nahwiyin,
yakni ahli nahu, mereka tulis abda'u bismillahirrahmanirrahim, saya mula dengan nama Allah. Barulah perkataan dengan itu dikira berguna, kerana perkataan dengan tidak boleh bersendirian kecuali ia kena bertali dan bersangkut dengan perkataan yang lain. Perkataan yang paling mudah kita cari ialah perkataan saya mula dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah dan amat berkasihan belas. Soalnya, kenapa Allah Ta'ala tidak bawa perkataan lain terlebih dahulu sebelum daripada huruf ba? Bagi membolehkan manusia di muka bumi ini faham bahawa nama Allah ini dimulakan dengan itu atau dengan ini. Jawabnya adalah kerana Allah Ta'ala hendak manusia sendiri bubuh perkataan itu di segenap kerja dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala sebut sebelum daripada Bismillah itu ada perkataan lain, misalnya saya membaca dengan nama Allah. Contoh Aqra'u Bismillah, saya membaca dengan nama Allah. Akulu Bismillah, saya makan dengan nama Allah. Anamu Bismillah, saya tidur dengan nama Allah. Aktubu Bismillah, saya tulis dengan nama Allah. Okey, insya-Allah faham ni. Kalau Allah Ta'ala sendiri sebut begitu, bolehlah tahan juga. Sebutlah hendak memenuhi hajat manusia sejak umur sekarang sampai ke mati. Beribu juta perkara yang manusia buat. Yang mana Tuhan sebut, kita mulakan dengan yang disebut. Yang mana Tuhan tak sebut, kita hendak buat macam mana? Ya atau tak, oleh kerana Allah hendak daripada segenap kerja manusia itu mesti dimulakan dengan nama Allah Ta'ala, maka Allah tidak perlu sebut perkataan itu. Tetapi manusia sendirilah yang menyebutnya. Misalnya Anzil Bismillah, saya hendak turun tangga dengan nama Allah. Aftah babas sayyarati Bismillah, saya nak buka pintu kereta dengan nama Allah. Ahmil sallata Bismillah, saya nak bawa bakul dengan nama Allah. Maksudnya orang tu lah, dia nak buat apa, dia yang letak sendiri yang itu. Faham tak? Tapi bukanlah dalam konteks nak baca Quran tu, ataupun nak membaca ayat Quran tu lah kan, insyaAllah. Apa saja yang manusia buat, Allah Ta'ala hendak semua perbuatan manusia mesti dimulakan dengan Bismillah, supaya segala gerak-geri manusia di muka bumi sebagai hamba aku ini, aku hendak tengok kamu mula dengan nama aku, makan, minum, bangun, hendak bercakap dan hendak apa semua sekali sebut Bismillah belaka. Dengan cara begitu, maka Allah Ta'ala hendak bubuh sendiri perkataan itu. Memang satu benda yang menyusahkan kita. Takkanlah Tuhan hendak bubuh habis segala gerak kerja kita. Gerak kerja kita terlalu banyak di atas muka bumi ini, ratus ribu juta sehari. Sehari-hari hidup kita sejak bangun pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang, kalau kita catat sendiri di dalam box buku, kita pun boleh tengoklah berapa banyak. Kecek dengan orang cakap steering kereta turun ke ruang tanah, rombok urai tadi lembu, mandikan lembu, mandi, panggil isteri. Kalau nak tulis kerja kita atas muka bumi ini sejak dari pagi sampailah ke gelap, sehari cukup lah. Entah berapa ratus kali, puluh ribu, ratus ribu perkara yang kita buat, yang semua sekali sepatutnya kita mula dengan Bismillah belaka. Oleh sebab kerja kita manusia ni terlalu banyak, maka Tuhan buang perkataan yang sebelum. Orang panggil muta'allaq. Tuhan buang perkataan muta'allaq dan bubuh huruf ba saja. Manusia sendiri pandai-pandailah sangkut perkataan yang sebelum Bismillah itu dengan perkataan-perkataan yang tertentu. Jadi kesimpulannya, Bismillah dengan nama Allah, maknanya saya menulis dengan nama Allah, saya membaca dengan nama Allah, saya tidur dengan nama Allah, saya bangun dengan nama Allah, saya makan, saya minum, saya angkat telefon, saya letak telefon, semua sekali dengan nama Allah belaka. Semua sekali Bismillah belaka. Dengan cara itu Tuhan mahu manusia tidak terpedaya lagi dengan gangguan syaitan, kerana sikit-sikit baca Bismillah, sikit-sikit baca Bismillah. Sebab itu alif ulama kita tulis bahawa Bismillah ini sunat dibaca sebelum daripada apa sahaja kerja yang kita buat.
Hendak turun tangga, sebut bismillah. Naik tangga, sebut bismillah. Ulas steering, sebut bismillah. Buka paip, sebut bismillah. Angkut bakul, sebut bismillah. Letak bakul, sebut bismillah. Ambil duit daripada pembeli, sebut bismillah. Ambil cucur, duit baki daripada dia pun sebut bismillah. Apa-apa saja pun sebut bismillah. Dengan sebab bismillah terlalu banyak kita sebut, Tuhan mahu kita terpengaruh dengan ucapan bismillah dan terheret sama kepada Allah. Sebab itu tidak timbul masalah maksiat. Orang mukmin tidak akan buat maksiat bila dia kata bismillah. Takkanlah kita tengok selipar orang cantik, kita kata bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita pakai selipar orang tu. Yang tidak jadi itulah yang Allah Ta'ala mahukan. Tidak jadi hendak mencuri. Kerana apa? Kerana mulut diajar dengan bismillah. Tak jadi nak isap rokok kerana bismillah. Ada juga ke orang baca bismillah masa nak isap rokok? Ini orang panggil hikmah yang terselindung, yang terlalu penting dan terlalu besar. Segala-gala kerja manusia ini berkisar di atas titik yang berpaksi kepada yang satu, iaitu nama Allah. Bila semua sekali berkisar atas nama Allah, maka Tuhan mahu tidak akan timbul manusia ini buat maksiat atau buat dosa, walaupun macam mana kecil dosa sekalipun. Asalkan dosa, manusia tidak jadi hendak buat. Kerana apa? Disekat oleh bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itulah di mana-mana pun kita diminta sebut nama Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, yakni untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Kamu kena sebut nama aku, yakni Allah. Sebut sebanyak mana yang boleh. Hendak sebut bismillah atau subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masya Allah, atau alhamdulillah. Apa sahaja gerak-geri kita, kalau boleh jangan lari daripada nama Allah belaka. Sebab itulah kita sebut ini Islam. Tetapi datang makhluk perosak hendak buang Islam. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang amat pemurah, Ar-Rahim yang amat kasihan belas. Waktu Tuhan sebut syaitan, dia sebut satu saja, iaitu Ar-Rajim. Ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu saja sifat. Bila dia sebut nama Allah, dia sendiri bubuh dua sifat. Ar-Rahman, dalam banyak-banyak nama Tuhan, berpuluh-puluh yang kita panggil 99 nama Tuhan, dia ambil dua nama saja. Dan dua-dua nama ini elok dan sedap didengar belaka. Sebab kata tuan guru saya pula, nama Allah ni sebenarnya bukan setakat 99 ni je, unlimited. Allah memang unlimited. Mana ada limit bagi Allah, kan? Maksudnya kataan kita tu pun sebenarnya apa kita sebut tu dah terbatas dah. Ya, tapi insya-Allah yang 99 ni tidaklah kita kata salah. Benda ni untuk sebagai panduan kita lah, kan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang amat pemurah lagi amat kasihan belas. Dengan nama Allah kita hendak bubuh nama dengan daulat Allah kah? Kita hendak bubuh nama dengan tuah, keramat atau kebesaran Allah kah? Boleh bubuh apa saja pun, dengan tujuannya hendak menimbulkan rasa sayang manusia kepada Allah dan merapatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjemahan bahasa Melayu mesti mengikut keadaan semasa. Keadaan semasa ini bermakna kita gunakan perkataan yang mana boleh menyampaikan maksud Tuhan kepada manusia. Maka kita gunalah. Contohnya macam ambo sebut sokmo selalu. Perkataan tabbat yada abi lahab wa tab. Ayat ini turun dari langit untuk menyumpah Abu Lahab. Untuk menyumpah, kita masih lagi guna bahasa 100 tahun dulu, iaitu perkataan binasalah dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Perkataan binasa ini orang kampung tak guna, walaupun bahasa Melayu, tetapi ia bahasa Melayu zaman 100 tahun dulu.
Orang dah tak guna lagi law ni. Sekarang macam mana jebor? Yang dulu orang panggil giveaway beli minyak gas ni, bawa jebor. Maksud dia, adik pergi beli minyak tanah, bawa botol ni. Itu dalam slang Kelantan lah, insyaAllah. Sekarang kalau perkataan jebur kepada budak-budak, mereka akan tanya, apa dia mak jebur? Zaman dulu orang panggil jebur, tetapi sekarang orang panggil botol. 100 tahun lagi orang panggil apa pula? Kita pun tak tahu. Bahasa ni 40-50 tahun atau 100 tahun ia boleh berubah-ubah seumur. Sebab itulah yelah macam budak-budak sekarang kan, bahasa diorang walaupun bahasa pasar, bahasa kegunaan, dia pun dah bertukar-tukar sekarang kan. Sebab itulah kalau adik kakak ingat cerita Ashabul Kahfi. Ashab Al-Kahfi itu pemuda-pemuda belia yang lari dari negeri mereka kerana raja negeri itu jahat. Tidak terdaya mereka hendak sebarkan tauhid. Setelah tidak tahan, maka mereka pun lari. Setelah penat, kemudian mereka masuk ke dalam gua, tidur sampai 300 tahun tertidur. Walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka telah tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, dan 9 lagi, yakni dengan kiraan kamu. Surah Al-Kahfi ayat 25. 309 tahun kemudian Tuhan hidupkan mereka semula. Selepas 300 tahun perut pun berasa lapar. Apabila lapar, salah seorang ambil duit dan beri kepada seorang lagi, suruh pergi cari makanan di kedai. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan hendaklah ia berlemah lembut dan bersungguh-sungguh, yakni semasa di bandar, dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Surah Al-Kahfi ayat 19. Dia beritahu, beringat sikit, pergi kedai jangan kecek banyak, jangan cakap banyak, jangan cakap hal Islam. Nanti ada kita semua duduk menyorok di sini. Maksudnya jangan nak main cakap je, kita kena kawal diri sikit. Ada benda yang perlu kita cakap, kita cakap. Maksudnya apa yang perlu saja, yang tak perlu tu tak payah nak cakap. Kadang-kadang ia mendedahkan kebahayaan kepada diri kita sendiri. Hamba Allah ini pun bawa pitih, ini duit, pergi ke kedai untuk beli makanan. Dia habis ikhtiar, tidak mahu orang tahu bahawa dia ni adalah dari golongan pemuda, golongan belia dan pejuang-pejuang Islam yang lari. Sampai di kedai dia bawa keluar pitih zaman 300 tahun dulu. Pakaian pula copotong, compan camping, yang kancing baju sebutir zaman 300 tahun dulu. Dan percakapan dia pun macam percakapan yang jenis jebur-jebur tadilah. Tuan kedai tu pun tengok, dari mana budak ni bercakap macam ni. Bila ditanya asal usul, aweh, kamu ambil pitih dari mana? Tak ada pitih macam ni kat negeri ni. Kamu bercakap ni pun macam atuk nenek aku dulu je. Kamu dari mana? Akhirnya terbuka lah rahsia dia. Jadi yang amboh hendak sebutnya, bahasa ini ia berubah-ubah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Ini surah Al-Masad ayat 1. Kita berhentilah terjemah binasalah dalam dialek Kelantan kerana ia bubuh makna begini, mati dibunuhlah aku Abu Lahab. Itulah bahasa Kelantan. Apabila orang Kelantan menyumpah kepada orang, basuh celako, mapuh basuh jilat cok. Maksudnya begitulah orang Kelantan sebut. Jadi terjemahannya basuh jilat cok, mati dibunuhlah Abu Lahab. Terjemah begitu barulah bernas kepada pendengar, jijok molek. Dan apabila kita terjemah, kita mesti ada ilmu balaghah. Dalam pengajian bahasa Arab dan ilmu balaghah, nahwu dan saraf, balaghah ini ilmu yang menyebabkan apabila kita faham ilmu ini, percakapan itu mudah sampai, yakni difahami. Sampai faham, jijok ke tulang hitam, masuk ke dalam hati.
Jadi kalau kita masih guna binasalah Abu Lahab watabba, dan binasalah dia, orang kampung akan duduk diam kerana tidak faham. Apa dia binasa-binasa? Benda-benda macam ni kita kena faham. Jadi bismillah itu dengan nama Allah, boleh juga kata dengan daulat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keramat Allah, dengan keagungan Allah, atau dengan tuah Allah. Katalah apa saja pun asalkan guna bahasa yang tidak lari daripada maksud asal Al-Quran, bagi membolehkan masyarakat ataupun pelajar-pelajar kita, khasnya orang kampung kita faham, mereka faham benda yang mereka faham benda apa yang Tuhan mahu. Bismillah itu dengan nama Allah. Allah tidak kata bizatillah, dengan zat Allah, kerana Allah tidak jenis zat serupa kita. Nama itu memang kena ada. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan gunanya. Surah Al-Baqarah ayat 31. Mula-mula ilmu yang Tuhan ajar kepada Nabi Adam, dia ajar nama. Di atas dunia ini tidak ada benda yang tak ada nama. Dengan sebab rekaan sains yang baru, keluar benda-benda yang tak ada nama, maka sengaja diberi nama seperti vitamin. Vitamin ini benda yang baru timbul dan orang baru jumpa. Sebenarnya benda vitamin ini sudah lama. Sama jadi dengan kejadian orang dan makhluk. Tetapi sebab vitamin ini benda yang orang baru jumpa, maka dia bubuh nama. Tidak tahu nak bubuh nama apa, maka orang bubuh nama vitamin A, vitamin C kompleks dan semua sekali. Ini nama-nama yang sengaja direka. Kalau tidak ada nama, ia mesti diberi nama. Jadi nama yang paling mustahak diberikan nama ialah Allah, kerana Allah ini adalah tukang yang buat kita. Yang buat kita pun Allah, dan yang membuat dunia pun Allah juga. Maka ya atau tidak kena ada nama. Nama yang betulnya ialah Allah, orang yang panggil Tuhan. Perkataan Tuhan ini bukannya nama, ia adalah gelaran. Orang Melayu panggil Tuhan dan orang putih panggil God. Bahasa apa pun ada istilahnya masing-masing. Itu adalah gelaran dia. Nama dia sebetulnya ialah Allah. Cinta pun kena kata Allah. Orang Melayu dan orang putih pun kena kata Allah juga. Kita sebut nama dia begitu. Sekarang Tuhan kata, segala-gala perkara ini kamu wahai manusia mesti mula dengan nama aku, iaitu Allah. Sifat aku Ar-Rahman Ar-Rahim, yang amat pemurah lagi amat kasihan belas. Siapa letak sifat ini kepada Allah? Siapa letak sifat ini kepada Allah? Jawabnya, dia sendiri yang letak. Dia sendiri bubuh nama dia, Allah, dan dia sendiri bubuh sifat-sifat. Dalam banyak-banyak nama dia, 99 nama, dia ambil 2 sifat yang benar-benar menimbulkan rasa sayang kita kepada dia. Selain itu, banyak lagi sifat pemurah Allah. Di atas dunia ini, orang yang sembahyang pun boleh makan, orang yang tak sembahyang pun boleh makan, orang yang tolak syariat dia pun boleh makan juga. Siap dapat. Tetapi di akhirat kelak, Ar-Rahim, yang belas, yang kasihan belas, hanya untuk orang yang tolong aku di atas dunia ini dan yang tolong sokong aku walaupun kena marah atau kena apa sekalipun. Akhirat kelak, aku kenal biji mata siapa dirinya. Aku akan beri balasan syurga kepadanya di akhirat kelak. InsyaAllah, tu janji Allah. Yang mana tidak dengar butir kata perkataan aku dulu, aku bubuh dia di dalam neraka. Minta maaflah kerana aku ini reti kasihan pada orang yang kasihan sahaja, dan aku juga tak reti kasihan kepada orang yang tidak reti kasihan kepada aku. Sebab itu dia gabung Ar-Rahman untuk di dunia dan Ar-Rahim untuk akhirat. Di atas dunia ini, hatta khinzir di dalam hutan pun boleh makan dan minum sehingga gemuk betong. Berdempul beranak sekali, 10 ekor atau 15 ekor keluar. Itu sifat Ar-Rahman. Biawak di dalam rock, berluka tu, dan cacing di bawah batu pun boleh makan belaka. Tapi akhirat kelak, siapa yang melawan aku, tahulah dia, aku bakar dia dengan api.
Yang taat kepada aku beri kepadanya syurga. Syurga ini abadi sebagaimana neraka itu abadi juga. Kerana apa? Sifat aku atas dunia ini sangat baik. Aku tidak pilih bulu. Itulah Ar-Rahman. Tetapi di akhirat kelak aku akan jadi orang yang pilih yang setuju dengan aku. Aku beri syurga. Itulah sifat Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman maksudnya yang amat pemurah, dan Ar-Rahim yang amat kasihan belas. Ar-Rahman untuk di dunia, manakala Ar-Rahim untuk di akhirat kelak. Hasilnya orang yang tolong dia, maka Tuhan akan tolong dia di akhirat kelak. Dia akan pilih orang yang tolong dia. Kita ni takkan frust, takkan putus angin, kilan atau berputus asa daripada menyokong kerja Allah Ta'ala. Macam mana susah, penat, jerih atau dibenci orang sekalipun, oleh kerana akhirat kelak kita mempunyai harapan yang tinggi untuk Tuhan layan kita dengan baik, maka di atas dunia ini naiklah semangat kita. Bahkan kita naik kasihan belas pula kepada orang yang melawan kerja-kerja Tuhan. Kasihannya lah orang ni, pitih dia, nampak banyak dalam poket, nampak pandai menulis dan membaca, tetapi kenapa lawan Tuhan? Akhirat kelak macam mana? Dia fikir ke tak? Kita kasihan kepada orang yang melawan, menyebabkan semangat kita bertambah-tambah lagi walaupun ditentang ketika kita bekerja untuk Islam. Kerana kita yakin 100% bahawa Tuhan ini tidak berbohong apabila dia berjanji di akhirat kelak. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surah An-Nisa ayat 122. Orang mukmin akan diberi syurga di akhirat kelak. Maka kita meletak harapan yang terlalu tinggi pada Allah Ta'ala agar memberi syurga kepada kita. Yelah, siapa yang nak masuk neraka kan? Dengar pun siksa azab untuk Allah Akbar. Oleh sebab itu, kita tidak boleh frust dan tidak boleh ada ruang untuk putus asa dan putus usaha daripada bekerja untuk Allah Ta'ala. Para pendengar semualah, ini semua hasil daripada apa yang Tuhan sebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari segi bahasa. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari segi bahasanya, Rahman diambil daripada perkataan Rohamim. Ar-Rahim juga begitu, diambil daripada perkataan Rohamim. Kedua-dua perkataan ini pecahan daripada perkataan asalnya, Rahmat. Perkataan Rahmat ini adalah perkataan Arab yang telah dimelayukan. Ya Allah, ya Tuhanku, kumpullah rahmat daripadamu. Rahmat ini kalau kita bubuh makna Melayu, orang panggil kasihan belas. Apabila kita kata Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampun dosa aku ini. Warhamni, tolong beri rahmat kepada aku. Kenapa rahmat? Jawabnya, kerana kasihan. Apa yang Tuhan kasihan dengan kita? Apa yang Tuhan kasihan kepada kita? Kita taklah buat senarai kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, senarai yang Engkau kena kasihan kepada aku begini, berilah anak soleh, berilah tubuh sihat, berilah jiran-jiran yang tidak khianat kepada aku, berilah harta, rezeki-rezeki yang halal. Kita tak buat senarai pun. Bahkan kita kira begini, Tuhan, nampak apa yang mustahak, berilah Tuhan. Engkau nampak aku mustahak kepada anak yang soleh, maka Engkau berilah aku anak yang soleh. Engkau tengok aku ini mustahak kepada kesihatan, maka berilah aku kesihatan. Engkau tengok ibu bapa aku toksik, tak mahu semayang, maka tolonglah buka pintu hati ibu bapa aku untuk semayang. Apa saja yang Engkau tengok perlu, aku ini perlu kepada rahmatmu dan kasihan belasmu, maka berilah. Itu makna warhamni. Wahai Tuhan, minta tolong beri rahmat kepada aku dan kasihan belas. Contohnya ketika kita terjumpa orang lapar,
Takkan dia hendak belajar, kita kata, awak lapar, mari kita pergi dengar orang ceramah. Mana boleh. Orang lapar, dia tak perlu kepada ceramah, dia hendak nasi. Jadi apabila kita terjumpa apa saja benda yang dikira perlu, kalau kita boleh memenuhi kehendak dia, maka ertinya kita sudah kasihankan dia. Orang lapar, ajak pergi dengar ceramah, dia takkan kenyang. Ketika itu dia perlukan nasi dan duit. Macam itulah. Sebab itu sebelum kita berdoa, kena ada kita target di dalam hati kita. Kita berdoa dalam keadaan sakit. Kita bangun, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, tolonglah beri rahmat kepada aku. Rahmat yang kita perlu pada ketika itu ialah sihat. Kita kumpulkan pada bacaan warhamni. Ketika kita baca Rabbighfirli warhamni, waktu kita duduk congok, ketika duduk antara dua sujud, berdoa tulang kan, Rabbighfirli warhamni. Maka berdoalah, ya Allah, kasihan kepada aku tengah sakit Tuhan, aku tengah sakit Tuhan, tubuh sakit, pitis tak ada, anak-anak menangis. Ya Allah, Tuhan, kasihanlah kepada aku, berilah makanan dan berilah rezeki halal. Bukalah pintu hati orang-orang kampung supaya kasihan, supaya bawa beras kepada aku. Bukalah pintu hati segala malaikat langit supaya orang di muka bumi ini kasihan belas kepada aku. Kita tumpukan perhatian bila kita baca warhamni. Begitu juga wajburni, bermakna wahai Tuhan, tolong timbalkan, yakni seimbangkan aku. Timbal ini maknanya kita ada kekurangan sedikit. Kalau engkau tidak tolong timbal, maka kekurangan ini akan terus kurang. Ketika itu kita ingatlah apa yang perlu ditimbal. Timbal masalah ekonomi, keluarga, mertua, menantu, adik ipar, kakak ipar, jiran, kerajaan dan masalah rakyat. Apa sahaja benda yang kita berasa mustahak untuk ditimbal, maka kita baca wajburni. Dan kita ingat benda-benda yang perlu ditimbalkan. Jangan duk congok, sebut di mulut automatik keluar, Rabbighfirli warhamni wajburni. Tetapi hati kita merata-rata di kedai kopi, di pejabat, di mana-mana lah. Maksudnya masa kita baca doa tu, kita tak fokus kepada doa tu. Hati kita, kepala kita merawang-rawang tak mana-mana kan, pergi mall lah, mana semualah. Kalau Tuhan tidak makbul doa kita, memang betul lah macam tu. Kerana apa? Kerana kita sendiri yang tak padu kepada Tuhan. Sebut automatik macam kaset, tekan butang terus berbunyi radio, ia keluar sendiri begitu saja. Rabbighfirli warhamni wajburni, keluar sendiri saja. Macam tu lah. Maksudnya kita baca tu macam tak ada kehadiran hati lah. Sedangkan sembahyang ini kena ada rukun qalbi, rukun hati, rukun qauli, rukun ucapan, dan rukun fi'li, rukun perbuatan. Jenis hati kita kena guna hati sepenuhnya. Wajburni, wahai Tuhan, tolong timbal. Timbal apa? Pastikan sudah ada program tetap di dalam hati kita mengenai benda ini dan benda itu. Sebab itulah bacaan dalam sembahyang tak boleh baca serupa naqaratid dik. Nabi kata baca macam ayam patuk padi, patuk-patuk kemudian terlekat dalam halkum. Sebab cepat sangat baca. Baca cepat telan. Janganlah macam tu. Bacalah sepatah-sepatah. Kalau kita tak sempat habiskan bacaan Rabbighfirli, sebab kereta hendak bergerak, maka baca setengah sajalah Rabbighfirli dan berhenti setakat itu. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Jangan baca Rabbighfirli cepat-cepat. Malaikat pun tak reti nak tulis macam mana. Melayu ke Siam yang baca ni? Kalau kita memang banyak kerja, bacalah Rabbighfirli, kemudian terus takbir, Allahu Akbar. Baca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian terus takbir, Allahu Akbar. Jangan baca cepat sangat. Ini bukan cara orang semayang. Kena faham molek, elok-elok kedudukan kita. Jadi perkataan B tadi, kena ingatlah satu huruf tu. Sebab itu orang tasawuf kata Al-Quran sebuah ini duduk di dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu sendiri duduk di dalam huruf ba. Perkataan cetusan daripada fikiran orang tasawuf itu bendanya ringkas, tetapi bila kita perhati, ia memang betul.
seluruh Al-Quran duduk di dalam Al-Fatihah. Sebanyak mana hukum, nasihat atau sebanyak mana pun duduknya di dalam Al-Fatihah belaka. Dan Al-Fatihah sendiri pun semua sekali duduk di dalam huruf ba. Satu huruf tu saja. Kerana sikit-sikit dengan Allah, sikit-sikit dengan Allah. Okey. Ni ada sikit penerangan. Hadis penuh riwayat sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah saya beritahu kepada kalian tentang solat orang munafik? Dia menangguhkan solat asar sehingga matahari berada di antara dua tanduk syaitan, yakni hampir terbenam. Atau ketika masuk waktu maghrib, dia mematuk-matuk dalam solat seperti ayam jantan mematuk. Dia tidak mengingati Allah melainkan sedikit." Okey, ini kita boleh rujuk pada Ahmad bin Hanbal, 2001 Masihi, 1421 Hijrah, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq Syuaib Al-Arnaud, Muasasah Ar-Risalah. Okey, kita berhenti dulu di sini. Okey, sekiranya anda rasa konten ni bermanfaat, jom kita pakat sama-sama like, komen dan share. Jangan lupa untuk subscribe sekali, okey? Alright. InsyaAllah kita akan sambung pula untuk ayat kedua bagi surah Al-Fatihah ini. Yang ini ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Assalamualaikum. Semoga praktikal.